Assalamualaikum dan selamat kita berjumpa lagi dalam satu lagi rancangan Tanyalah Pakar. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang isu kesihatan yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak tapi ada juga kaitannya dengan orang-orang dewasa. Isu yang saya maksudkan ialah isu vaksinasi. Sebagai latar belakang, di antara usaha berterusan untuk memastikan Singapura menjadi tempat yang unggul untuk membesarkan anak-anak dan membina keluarga, baru-baru ini pada awal Mac 2020, Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Encik Amrin Amin telah mengumumkan bahawa tahun ini Kementerian Kesihatan ataupun MOH akan memperkenalkan subsidi-subsidi baru. Di antaranya subsidi penuh untuk vaksin yang disyorkan untuk kanak-kanak dan juga pemeriksaan perkembangan kanak-kanak. Subsidi penuh ini juga akan diberikan untuk pemeriksaan perkembangan kanak-kanak warga Singapura berumur 6 tahun ke bawah di semua poliklinik dan klinik CAS. Pengesahan dan pemulihan awal dapat mendatangkan kesan lebih baik. Ini adalah sebahagian daripada usaha bagi menjadikan jagaan kanak-kanak lebih dimampui dan mudah diakses. Dan untuk membincangkan tentang hal ini, bersama kita pada hari ini adalah Dr. Ellie Sabrina, seorang pakar perubatan keluarga daripada Banyan Klinik Private Limited. Dr. Ellie Sabrina, selamat datang ke rancangan kita hari ini. Apa khabar? Apakah kepentingan vaksin-vaksin ini dan kenapakah ia harus diberikan mengikut jadual yang telah pun ditentukan? Saya rasa setiap ibu bapa yang baru melahirkan anak akan diberi health booklet, dan dari health booklet itu anda boleh dapati jadual imunisasi yang diperlukan oleh anak-anak anda dari peringkat dilahirkan hinggalah ke 18 bulan, di mana apabila kanak-kanak itu dilahirkan diberikan vaksin BCG atau tuberculosis bersama dengan hepatitis B. Ini berikutan dengan vaksin pada umurnya 1 bulan iaitu hepatitis B, pada 3, 4, 5, 6 bulan untuk vaksin DPT atau diphtheria, pertussis, tetanus, haemophilus influenza dan juga pneumococcal. Dan apabila bayi itu menjangkau 1 tahun dan 15 bulan, vaksin MMR atau measles, mumps, rubella, dan berikutan dengan vaksin penggalak atau booster untuk DPT pada usia 18 bulan. Jadi ini adalah vaksin-vaksin yang penting yang harus diberikan kepada anak-anak kita apabila mereka pada peringkat di mana mereka dikatakan vulnerable, iaitu mempunyai daya tahan yang amat lemah, dan adalah penting untuk memberikan vaksin pada peringkat ini untuk melindungi mereka. Sungguh pun ia mendatangkan manfaat seperti yang doktor terangkan kepada individu dan juga kepada masyarakat yang lainnya. Tapi ada juga segelintir ibu bapa yang melengahkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Mungkin apakah mungkin punca yang telah pun dikongsi oleh mereka kepada doktor? Konsep vaksinasi ialah mengikut istilah prevention is better than cure. Bermakna langkah-langkah untuk mengelakkan sesuatu penyakit itu lebih baik daripada mencari penawar apabila penyakit itu ada. Jadi konsep vaksinasi adalah untuk melindungi anak-anak kita di mana kadar daya tahan mereka amat lemah apabila mereka dijangkiti oleh penyakit-penyakit ini. Umpamanya penyakit seperti pneumococcal, jika seorang bayi dijangkiti oleh penyakit ini, kadar kematian itu begitu tinggi, up to lebih daripada 90%. Jadi kalau kita dapat elakkan dengan vaksin, ia dapat mengurangkan kadar kematian kanak-kanak sedunia. Dengan vaksin saja, setiap tahun 2 hingga 3 juta kematian dapat dielakkan. Dan jika semua kanak-kanak mendapat vaksin lagi, boleh ditambah 1.5 juta kanak-kanak dapat diselamatkan dari kematian hanya dengan vaksin. Mengapa jumlah vaksin bertambah adalah disebabkan kajian yang dijalankan. Dengan zaman teknologi yang menjadi lebih canggih, maka lebih vaksin telah dapat diuji dan didapati memberi manfaat kepada kanak-kanak kita. Vaksin penting bukan saja melindungi kanak-kanak itu pada peringkat individu. Ia penting pada peringkat komuniti atau masyarakat dari segi herd immunity. Ini adalah kerana apabila ramai atau hampir semua kanak-kanak diberi vaksin ini, maka immunity komuniti itu tinggi dan ia akan melindungi kanak-kanak yang mempunyai daya tahan yang
amat rendah yang mungkin tidak dapat mengambil vaksin ini. Seperti mereka yang mempunyai bara, leukemia, limfoma. Jadi apabila kita memberi vaksin kepada anak-anak kita, bukan saja kita lindungi anak-anak kita, tapi kita lindungi anak-anak yang lain yang mungkin lemah. Dan sama ada kita harus mengikut jadual. Kalau dilihat pada kajian, pada bukti saintifik, adalah penting vaksin ini mengikut jadual yang tersebut kerana ini akan memberikan perlindungan yang optima. Kalau dilihat secara common sense, kita mahu lindungi anak-anak kita apabila mereka masih kecil, masih bayi. Sebab itu kita berikan mereka pada waktu awal pada peringkat hidup mereka. Jadi itu sebabnya kenapa di Singapura ni suntikan vaksin ni amat digalakkan untuk para ibu bapa. Dan dengan subsidi yang baru diumumkan, mungkin apakah pendapat doktor tentang ini? Ada satu yang lebih memudahkan untuk lebih banyak ibu bapa mendapatkannya? Pertama, saya amat mengalu-alukan langkah ini kerana pada pendapat saya sebagai doktor keluarga, saya dapati satu sebab mengapa ramai ibu bapa yang tidak membawa anak-anak mereka untuk vaksinasi ialah masalah kewangan. Dan dengan memberikan suntikan percuma ini, kita dapat menangani masalah kewangan sebagai sebab mengapa tidak diberikan. Bayangkan kalau satu keluarga yang sulung belum mencapai 18 bulan, anak kedua baru dilahirkan, dua anak terpaksa diberi suntikan dan suntikannya tidak murah ya. Dia ongkosnya adalah di antara 40 hingga mencecah $200 untuk satu suntikan. Jadi ia amat memberi bantuan kepada ibu bapa untuk memastikan bahawa imunisasi diberi kepada anak-anak mereka. Saya juga mengalukan langkah ini kerana ia merangkumi bukan saja poliklinik tetapi doktor klinik private yang mempunyai CHAS scheme atau Community Health Assist Scheme. Kerana saya dapati ramai ibu bapa yang mungkin tidak boleh pergi ke poliklinik kerana tidak mempunyai masa atau mereka sedang bekerja, jadi hanya boleh bawa anak-anak mereka ke klinik private apabila selesai bekerja. Jadi ini adalah satu langkah yang amat saya galakkan. Adakah vaksin-vaksin yang diberikan ni selamat dan mungkin adakah kesan-kesan sampingan yang lain? Yang paling penting, usaha-usaha pendidikan dan juga untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan vaksin itu harus dilipat ganda. Kerana ramai saya rasa ibu bapa tidak menyedari betapa penting vaksin ini dan mereka leka. Kerana pada mereka tak apalah saya lewatkan, nanti nak masuk sekolah baru saya berikan vaksin. Kalau mereka buat demikian maka terlambat kerana perlindungan yang paling penting ialah apabila kanak itu masih kecil. Dan juga mungkin adalah disebabkan oleh prioriti. Mereka tidak memberikan keutamaan kepada vaksin ini. Dan baru-baru ini disebabkan ledakan informasi di social media dan di internet di mana banyak pendapat bercanggah mengenai vaksin. Ramai yang khawatir mengenai kesan sampingan yang boleh didapati disebabkan vaksin. Ada yang menyatakan vaksin ini mungkin mengurangkan daya tahan anak-anak, bukan meningkatkan daya tahan. Dan ini adalah perkara-perkara yang harus sentiasa dibincangkan dan supaya kita dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa fakta-fakta yang sahih mengenai vaksin. Kalau kita lihat di luar negara, ada kumpulan anti-vaxxers yang mereka mempertikaikan tentang sama ada vaksinasi ini adalah satu yang penting. Jadi apakah pandangan doktor? Okey, pertama apabila kita lihat kepada vaksin, kita harus lihat kepada bukti yang sahih dan juga bukti saintifik. Pergerakan anti vaksin semua menggunakan bukti yang tidak sahih. Jika benar vaksin tidak memberi
perlindungan, bagaimana mereka boleh menunjukkan kesahihan informasi itu. Bagaimanakah vaksin itu dapat menyelamatkan 2 atau 3 juta kanak-kanak setiap tahun daripada kematian. Ramai daripada pergerakan anti vaksin ini adalah disebabkan oleh kepentingan individu itu lebih penting daripada kepentingan komuniti. Ramai yang menyatakan, oh, vaksin tidak penting. Sebaliknya, anda harus biarkan anak anda mendapat daya tahan semula jadi. Kalau kanak-kanak itu hidup, tak apa ya. Tapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat disebabkan pergerakan vaksin ini baru-baru ini pada tahun 2005 ada mereka terdapat wabak measles di kalangan mereka kerana ramai di antara mereka tidak kanak-kanak mereka enggan memberi vaksin untuk measles. Di Amerika Syarikat, negeri yang dianggap moden, kaya, mempunyai wabak measles. Dan baru-baru ini di Sabah pada bulan Disember tahun lepas, anak bayi 3 bulan maut, telah dijangkiti polio disebabkan ramai yang di dalam kawasan pedalaman tidak mahu mendapat vaksin polio. Pada bulan Februari 2019, seorang kanak-kanak mati disebabkan difteria. Ini semua penyakit yang boleh dielakkan. Jadi kalau kita mementingkan freedom of speech ataupun freedom individual rights ataupun kepentingan individu, ini akan terjadi. Jadi apa yang dinasihatkan bukanlah sesuatu konspirasi, ialah untuk kesihatan sejagat. Memandangkan sekarang ini adalah musim circuit breaker. Jadi apakah nasihat Dr. Ellie untuk para ibu bapa yang mungkin baru mendapat cahaya mata untuk memastikan anak mereka mendapat suntikan vaksinasi ini? Imunisasi untuk kanak-kanak dari lahir hingga ke peringkat 18 bulan adalah khidmat esensial, perlu. Jadi bermakna anda boleh mendapatkan imunisasi untuk anak-anak anda. Okey, anda tidak perlu tangguhkan. Ini adalah kerana imunisasi untuk kanak-kanak pada peringkat ini amat penting. Jadi walaupun dalam tempoh circuit breaker ini anda harus pastikan anda tidak lengahkan imunisasi kanak-kanak anda. Kerana jika anda buat demikian, anak anda mempunyai risiko mendapat penyakit ini. Mungkin tak dapat penyakit COVID-19. Tetapi kanak-kanak anda boleh mendapat penyakit-penyakit yang lain di mana kadar kematiannya jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Demikian tadi penjelasan daripada Dr. Ellie tentang imunisasi bagi kanak-kanak. Kita akan berehat sebentar dan kita akan bersama Dr. Ellie lagi sebentar nanti untuk mendapatkan perincian beliau tentang imunisasi bagi orang dewasa pula. Kita jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi dalam Tanyalah Pakar bersama Dr. Ellie Sabrina. Dan Dr. Ellie, tadi kita ada juga menyebut tentang vaksinasi untuk kanak-kanak. Tapi adakah mungkin pandangan yang lebih khusus kalau kita lihat kepada masyarakat Melayu Islam? Saya rasa satu perkara yang sering timbul setiap tahun apabila para ibu bapa melengahkan imunisasi kanak-kanak ialah sama ada vaksin itu halal ke tidak. Ya, terutama sekali vaksin rotavirus tu Dr. Ellie halal ke tidak? Saya rasa dalam ada khinzir, bahan khinzir. Tetapi perkara ini telah dijelaskan oleh MUIS dan sebuah fatwa telah dikeluarkan bahawa dalam vaksin ini
walaupun ada bahan yang dinamakan trypsin yang didapati daripada pankreas khinzir, tapi ini hanya pada satu daripada proses untuk memindahkan sel-sel vaksin. Tidak ada alternatif lain yang boleh digunakan. Dan apabila diproses vaksin ini, ia melalui berbagai langkah penyucian, ya, pembersihan. Jadi sudah dicuci dan disucikan berkali-kali. Jadi produk final vaksin itu didapati tidak mempunyai bahan daripada khinzir ini. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai halal ke tidak vaksin. Vaksin semua ni halal. Okey, terima kasih Doktor di atas perinciannya. Kita beralih pula mungkin kepada imunisasi bagi golongan remaja dan juga mungkin untuk orang dewasa. Saya ada juga dilaporkan pada tahun lepas bahawa pemerintah juga menggalakkan suntikan bagi kanak-kanak perempuan untuk cuba menghadang merebaknya cervical cancer. Jadi ini dan juga pemerintah mematlamatkan ingin menyuntik lebih kurang 18,000 orang. Jadi apakah suntikan ini dilihat sebagai satu yang perlu juga? Suntikan human papilloma virus merupakan satu-satunya suntikan yang mungkin dapat mengurangkan risiko barah pangkal rahim. Dan ia adalah satu perkara yang amat penting kerana kita dapat mengambil langkah ini untuk melindungi kanak-kanak perempuan daripada masalah barah pangkal rahim. Ramai mungkin menyatakan bahawa anak saya ni tidak mempunyai sejarah seksual yang berbahaya, ya. Tidak, saya percaya anak saya baik, ya. Jadi tak perlu suntikan ini. Tetapi saya rasa yang penting ialah kita sebagai ibu bapa, kita tidak boleh, kita semua mengharapkan tidak yang sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh mengawal bagaimana cara hidup anak kita ataupun pasangan hidupnya in the future. Jadi dengan memberikan perlindungan ini, kita tidak payah teka-teki lah, tidak ada teka-teki. Kita tahu sudah diberi perlindungan kepada anak kita dan ia dapat mengurangkan risiko atau komplikasi barah pangkal rahim yang lebih teruk yang boleh membawa kematian. Selain daripada vaksinasi untuk kanak-kanak, ada juga vaksinasi untuk golongan remaja perempuan dan juga untuk orang-orang dewasa. Dan saya dapat tahu bahawa kadar pengambilan bagi jenis vaksinasi ini untuk orang dewasa adalah amat rendah. Kenapa pula, Doktor? Saya rasa kalau kita lihat pada jumlah mereka yang menjalani imunisasi pada peringkat dewasa, kalau kita lihat pada masyarakat kita rendah, dan ini bukan saja pada imunisasi, kepada ujian saringan juga, health screening pun rendah. Kenapa? Kerana apabila tidak diwajibkan dan apabila kita rasa sihat, dia tak fikir ni semua. Jadi inilah satu pandangan yang saya rasa cetek ataupun tidak melihat pada jangka masa panjang. Ya? Jadi tak payah tengok jauh-jauh, lihat saja wabak COVID-19 ni. Ya? COVID-19 ni disebabkan oleh SARS-CoV-2 merupakan coronavirus kan? Dan sebelum ni kita ada influenza. Jadi setiap tahun telah dinasihatkan untuk mendapat injection influenza kerana wabak influenza di Singapura 2 kali dalam setahun. Tetapi ramai tidak buat demikian kerana mungkin tidak memberi keutamaan. Dan apabila
apabila wabak terjadi macam gini, baru sibuk nak cari vaksin. Betul bukan? Jadi sebelum ni dah ada vaksin. Jadi sekarang saya harap dengan ada wabak ni kita balik ke pangkal jalan. Bukan saja kita berdoa dapatkan vaksin untuk COVID-19, vaksin-vaksin yang lain. Pastikan kita tidak berlengah untuk mendapatkannya. Jadi memang ada rancangan yang menyeluruh untuk mendapatkan vaksinasi daripada awal, daripada lahir, daripada mungkin dan sehingga mungkin sehingga dewasa. Dan yang baiknya ialah pemerintah telah pun memberikan subsidi ataupun memberikan perancangan untuk memastikan setiap penduduk Singapura ni mendapatkan imunisasi yang menyeluruh. Jadi adakah ini satu mungkin pada pandangan doktor, bagaimana kita dapat pastikan bahawa setiap orang tahu tentang kelebihan ni, dan mungkin dari segi bagaimana kita outreach pada golongan, terutamanya pada golongan-golongan dewasa. Okey, pertama ialah saya rasa untuk kanak-kanak sudah diwajibkan. Jadi itu merupakan suatu langkah yang kuat. Untuk mereka yang dewasa, jika kita berikan subsidi ni, mungkin ialah untuk menggalakkan dari segi kewangan. Tapi banyak subsidi telah diberikan kepada health screening pun begitu juga ya. Jadi saya rasa bukan saja subsidi, tetapi program untuk meningkatkan kesedaran amat penting. Dan ini harus dilipat gandakan bukan saja di media, tetapi yang penting saya rasa di social media, di internet. Kerana kita, saya gunakan istilah, we have to rise above the noise. Terlalu banyak informasi yang bercanggah. Jadi harus meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat dewasa ke atas kepentingan vaksin ini. Mungkin juga boleh digunakan, ini saja saranan saya lah. Apabila nak mendapatkan health insurance ke apa, anda perlu mendapatkan vaksin ya. Ataupun jika anda perlu pergi untuk mereka yang harus berjumpa dengan awam ya, orang awam, digalakkan mendapatkan vaksin. Kerana ini semua akan bukan saja melindungi diri kita, tapi melindungi komuniti masyarakat sekeliling. Jadi saya rasa wabak COVID-19 ni betul-betul menunjukkan betapa pentingnya kepentingan masyarakat jika dibandingkan dengan saja kepentingan individu. Jadi kita perlu kadang-kala utamakan kepentingan komuniti. Sebab itu kita melalui vaksin. Mungkin sebagai soalan akhir saya, apakah mungkin harapan Dr. Elly bagaimana kita approach atau kita lihat program imunisasi dan juga vaccination ni selepas COVID-19 ni? Saya rasa selepas wabak COVID-19 ini, mudah-mudahan kita dapat mengatasinya. Ia menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita memberi keutamaan kepada vaksin. Dan ini bukan saja dari segi ujian saringan. Jadi pada pihak perubatan, pada pihak doktor-doktor, saya rasa adalah penting juga untuk kami memastikan bahawa setiap pesakit yang masuk, yang jumpa kami pada temujanji, kita harus tanya sama ada anda sudah mendapatkan vaksin tidak, dan menasihatkan mereka untuk mendapatkan vaksin. Setiap orang yang datang ke klinik, itu penting. Kadang-kadang jika tidak berbuat demikian, kita akan leka atau lupa akan kewajipan kita untuk melindungi diri kita dengan vaksin. Jadi selepas ini saya rasa mungkin lebih ramai akan mengambil langkah untuk melindungi diri, kerana ini adalah merupakan satu cara
untuk mengelakkan wabak ini, kerana wabak COVID-19 bukan merupakan wabak yang terakhir yang dunia akan dapati. Seperti mana kita lihat sejarah-sejarah sebelum ini, apabila kita menewaskan wabak ini, di masa depan akan timbul lagi wabak yang lain. Tapi jika kita mendapatkan vaksinasi, ia merupakan payung yang disediakan sebelum hujan. Terima kasih Dr. Elly Sabrina kerana telah bersama kami. Dan demikianlah tadi perbualan saya dengan Dr. Elly Sabrina, pakar perubatan keluarga daripada Banyan Clinic Private Limited. Jangan lupa untuk like kami di IG dan juga FB Salam SGTV dan kita jumpa lagi pada episod akan datang.